Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi epilat bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Yusuf, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity Jadi hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama kita adalah Dr. Hu Eng Lee iaitu pakar bius pakar bius yang juga mempunyai kepakaran di bidang perawatan kesakitan pain management Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai topik kanser paru-paru dan kesakitan apa yang perlu anda tahu Jadi seperti yang saya pernah kongsikan di dalam Facebook post saya yang sebelum ini di mana banyak kes-kes kanser paru-paru yang saya jumpai pesakit-pesakit kanser menderita mengalami kesakitan sakit di bahagian dada bila batuk sakit kemudian sakit di bahagian tulang kerana kanser telah merebak ke tulang Jadi hari ini kita akan berbincang dengan lebih lanjut tentang masalah dan rawatan kesakitan di kalangan pesakit kanser paru-paru Jadi tanpa melengahkan masa saya ingin menjemput Dr. Hu Eng Lee untuk bersama-sama dengan kita Selamat tengah hari Dr. Selamat tengah hari. Apa khabar? Bolehlah. Apa khabar? Yakin? Okey. Okey, baik. Alhamdulillah, sihat. Jadi topik yang menarik hari ini Dr. Hu tentang kanser paru-paru dan kesakitan Jadi memang Dr. Hu banyak pengalaman berjumpa dengan pesakit-pesakit kanser paru-paru yang mengalami masalah kesakitan Jadi dari segi penyakit mereka itu apakah punca sakit ataupun kesakitan di kalangan pesakit kanser paru-paru ni? Mungkin Dr. Hu boleh kongsikan sikit. Okey, terima kasih Dr. Yakin Okey, saya dekat dalam bedah sekarang, minta maaf tak ada pakai tie semualah. Ada kes nanti. Okey, so sebenarnya kalau kita lihat kebanyakan pesakit kanser paru-paru, dia tak datang dengan sakit. Simptom sakit tu tak berapa sangat. Okey. So selalu pesakit kanser paru-paru dia datang dengan simptom batuk, sesak nafas, batuk berdarah, simptom macam tu. So kalau sakit kerana paru-paru kita memang tak ada saraf kesakit dalam paru-paru tu. So selalu saya jumpa pesakit kanser yang sakit yang ada kanser paru-paru tu sakit ialah bila kanser tu dah merebak ataupun kanser tu berada di selaput paru-paru. Sebab dekat selaput paru-paru baru ada saraf-saraf nyeri kita, saraf-saraf yang boleh mengesan kesakitan. Okay. So kalau kita lihat dari segi jenis sakit kanser paru-paru, ada dua jenis. Satu ialah kanser primary daripada paru-paru. Means kanser tu datang daripada paru-paru itu sendiri. Ada setengah tu kanser tu paru-paru tu datang daripada tempat lain. Kita panggil yang merebak ke paru-paru. Okay. So kanser paru-paru, kanser hati ataupun kanser usus yang merebak ke paru-paru. Baik. So kanser paru-paru pun kanser paru-paru yang berasal dari kanser paru-paru pun ada banyak jenis juga. So kebanyakan yang kita lihat ialah kanser dalam paru-paru daripada saluran pernafasan, trachea, bronchus semua. So yang jenis tu selalu tak datang dengan kesakitan dulu. Simptom awal ialah batuk, sesak nafas dengan batuk berdarah ataupun hilap berat badan. So tapi kalau ada juga kanser yang berasal daripada selaput paru-paru, kita panggil mesothelioma, itu yang memang akan sakit. Kenapa? So selaput paru-paru pun ada dua selaput sebenarnya. Satu yang menyalut paru-paru, satu ialah dekat menyalut dekat rongga thorax dinding kita. So selaput luar kita panggil parietal pleura tu yang ada saraf-saraf nyeri. So bila kanser tu merebak ke sana, terkena sana, dia akan mendatangkan kesakitan. Kesakitan ini selalu akan dekat paru-paru, dekat rongga dada. Okay. So selalu sakit tu adalah sakit yang amat sangat. Sebab sana memang ada banyak saraf. Setiap saraf tu datang pada sini. Melainkan kalau kanser tu tidak merebak ke arah selaput paru-paru tu. Okay. So kalau kanser tu menjadi lebih agresif, lebih merebak, kadang-kadang dia boleh terus merebak ke tulang rusuk kita, rib kita. Dan kalau dia terkena kepada tulang rusuk, tulang sakit itu adalah amat sangat. Sebab setiap tulang rusuk tu dekat bawah dia ada saraf. So kalau dia terkena saraf tu memang sangat-sangat sakit. Kita akan yang kadang-kadang boleh mendapat apa yang kita panggil sakit saraf, neuropathic pain lah. Okay, alright.
So rawatan dia macam mana? Jadi maksudnya penyakit kesakitan itu berlaku kerana saraf itu banyak terletak di bahagian selaput paru-paru tu ya Dr. Hu ya? Ya. Dengan tulang rusuk dekat bawah bahagian tulang rusuk tu. Okey. Jadi bagaimana cara untuk kita nak melegakan kesakitan-kesakitan tersebut ya di kalangan pesakit kanser paru-paru bila mereka datang dengan masalah sakit ya. Jadi bagaimana caranya Dr. Hu lakukan supaya boleh mengurangkan ataupun melegakan masalah kesakitan disebabkan kanser paru-paru itu? Okay, jika kita lihat pesakit kanser ni, kita nak merapat pesakit kanser ni, pesakit ni kita lain daripada kita approach pesakit pembedahan, lepas pembedahan sakit tu, kita lain. Sebab kita perlu lihat pesakit tu kanser sebagai seorang manusia, as a whole. So rawatan tu kita kena tanya social history dia tengah dekat mana, macam mana latar belakang keluarga semua. Itu kita kena rawat dia secara keseluruhan as a whole. Tak boleh, nak ambil ubat morfin sudah, tak boleh. Kita first time kita kena kena berbincang dengan dia, sakit dia dekat mana, ada apa yang dia senang bimbangkan. Sebab kerana mengikut pengalaman saya, kalau pesakit tu ada jenis yang ada banyak kebimbangan, macam seorang ayah yang mencari nafkah kepada keluarga dia, dia sangat bimbang dengan keluarga dia kerana dia ada kanser. So pesakit macam tu memang akan menzahirkan rasa sakit dia dengan lebih banyak. Okay? Berbanding dengan seorang yang memang calm, yang selalu yang tak ada apa-apa risau. So pesakit itu memang senang nak rawat sakit dia. Okay, so kita secara keseluruhan kita tengok pesakit itu secara keseluruhan dulu. Okay, so apa yang kita boleh buat untuk mengurangkan sakit? Satu ialah ubatan tahan sakit. Okay, so selalu kalau sakit itu sangat kuat, kita boleh gunakan ubat seperti morfin. Tapi morfin ni pun ada banyak jenis. Ada morfin biasa, ada oksinom ataupun fentanyl. Okay, itu terpelang kepada tahap kesakitan dia. Kalau tahap kesakitan itu sangat kuat, kita akan guna ubat yang lebih kuat. Kalau tahap kesakitan itu yang lebih rendah, kita akan guna ubat yang lebih kurang kuat sikit. Dan kalau kita lepas kita melihat pesakit itu dan kita rasa ada sebab kenapa dia ada, kalau kita tanya dia yang saraf dia telah diselaputi kanser. So mungkin dia akan menunjukkan tanda-tanda sakit neuropatik ataupun sakit saraf. Dan kita kena tambah ubat lain yang khas untuk sakit saraf seperti gabapentin, pregabalin. Itu yang lebih kepada ubat sakit saraf. So mungkin kita kena menggabungkan ubat daripada beberapa jenis untuk merawat kesakitan itu. Tapi yang paling pentinglah jikalau kanser tu boleh diubati oleh pakar onkologi prakanser seperti kemoterapi ataupun radioterapi, itu adalah rawatan yang paling baik. So segala rawatan sakit ni kita bagi untuk kurangkan sakit dia dan masa sama rawatan kanser tu kena berjalan. So untuk mengecilkan atau untuk menghapuskan kanser tu. So bila kanser tu dah mula mengecil, sakit tu akan berkurang dan kita akan kurangkan ubat tahan sakit kita. Okay, jika biasa kanser tu terlalu besar, ubat tu dah tak berkesan, dan mungkin kita kena buat cara lain yang lebih agresif, seperti kita kena gunakan suntikan untuk terus ke saraf tu untuk kita panggil membiuskan saraf tu. Okay, membiuskan saraf tu supaya segala rasa sakit tu dikurangkan. Itu untuk jika ubat tak berjaya, tak berkesan. So suntikan kita boleh terus sekarang tadi saya kata ada saraf dekat di bawah setiap tulang rusuk tu, kita boleh menghala ubat ke arah sana ataupun kita boleh terus menghala ubat ke epidural ke saraf tulang rusuk. Dia terpulang, kita kena tengok betul. Itu kita kena tengok scan dia macam mana, kanser dia ke mana dan mana tempat yang selamat untuk kita menggunakan ubat bius itu. Okey, sementara menunggu rawatan kanser itu berjalan. Okey. Oh, jadi maksudnya memang banyak jenis kanser ya, dan kebiasaannya kalau untuk kanser paru-paru neuropatic pain ya, antara punca kesakitan ya, mendapat kanser, dan kita tengok setiap pesakit berlainan tahap kesakitannya bergantung pada personality ya, background. Betul. Ya, penyakit lain yang mereka ada ya. Jadi kita perlu tailor, maksudnya kita perlu
merawat berdasarkan tahap kesakitan yang dihadapi oleh pesakit yang kebiasaannya berbeza dengan pesakit lain. Jadi tak semua orang akan mendapat rawatan yang sama ya. Setiap orang lain rawatannya untuk kesakitannya itu ya. Betul. Jadi kebiasaannya Dr. Hu ya, apa kesan sampingan yang mungkin pesakit hadapi sekiranya mereka mengambil ubat untuk mengurangkan kesakitan itu? Okey, selalu kita mula. Kalau Panadol tu kesan sampingan dia sangat kurang lah. Tapi tidak boleh overdose dengan Panadol sebab dia boleh menyebabkan kerosakan hati. Dan satu lagi jenis ubat tahan sakit seperti kita panggil NSAIDs, NSAIDs seperti Ponstan, Ibuprofen, Diclofenac ataupun Celebrex, Apoxia tu. Itu pun kalau kita ada penyakit jantung, kalau kita ada penyakit buah pinggang, tu kita kena berhati-hati. Mungkin kita tak boleh guna ataupun kita kena kurangkan dos. Okey. Dan morfin, semua memang takut dengan morfin. Kalau kita bagi morfin, ada yang sanggup sakit daripada makan morfin. Okey. Kerana ada kalau pesakit dia seperti dulu, dia kata kalau saya ada kanser, memang saya akan rasa sakit. Dia terima tu. Tapi itu sebenarnya tak benar. So kalau kita kanser, kita sakit, sebenarnya kita boleh makan ubat untuk mengurangkan sakit itu. Satu lagi pemikiran yang tak berapa negatif, yang tak berapa betul negatif lah. Kalau saya makan morfin bermaksud penyakit saya sudah tenat dan saya akan mati. Itu pun tak benar. Sebenarnya kalau kita beri morfin untuk kurangkan sakit, bila kanser tu mula-mula kecil, kita boleh kurangkan morfin tu. Okey. Ada yang tak. So apa kesan sampingan morfin yang selalu pesakit tak suka? Nombor satu ialah rasa pening. Okey. Itu terpulang sebab kalau ada seseorang pesakit semasa kita mulakan morfin tu, dia rasa pening, tapi lepas 1 hari 2 hari dia akan mula menyesuaikan diri dan sakit yang pening tu mungkin akan berkurangan. Okey. Rasa nak muntah, okey. Rasa mual pun ada juga, tapi itu boleh kita rawat dengan ubat tahan muntah. Ada satu kesan yang akan berpanjangan yang tidak akan kurang ialah sembelit. Okey, sembelit. Sembelit tu walaupun kita dah ambil lama, sembelit tu akan berlaku dengan ubat morfin. Itu sebabnya kalau kita bagi ubat morfin, kalau kita bagi ubat untuk lawas, untuk buang air besar. Tapi risiko yang paling kita takut untuk morfin ialah overdose, ialah pernafasan tu, kita panggil pernafasan tu berhenti kalau kita overdose ataupun berkurang. So itu kita memang kena bagi dos yang betul supaya itu tidak terjadi. Okay. Ubat anti-neuropatik pula seperti gabapentin itu kesan sebenarnya selalu ialah rasa nak tidur, rasa pening lah. Tapi ada juga kita selalunya kita akan mula dengan dos yang rendah supaya pesakit dapat menyesuaikan diri dulu, dan kita akan tambah dos satu persatu. Okay, tapi ada pesakit yang memang kita kena cuba ubat daripada A ke B ke C, cuba satu ke satu, baru dia ada pesakit yang baru kita dapat cari jumpa ubat yang sesuai. Ada pesakit kita bagi ubat ini terus dia sesuai, no problem. Okay, so seperti yang Yaki kata tadi, kita kena tailor the treatment rawatan tu kepada pesakit itu secara individual lah. Okay. Ya, jadi maksudnya ada banyak jenis ubat-ubatan yang boleh kita berikan ya, dan setiap ubat-ubatan itu ada side effect atau kesan sampingan yang perlu kita perhatikan. Terutamanya morfin, ketika saya memberi ubat morfin, kebiasaannya pesakit kebanyakan mereka mengalami masalah constipation ataupun sembelit ya. Tapi jangan risau kerana kita ada penawar untuk ubat sembelit tersebut ya. Okey, jadi mungkin Dr. Hu boleh kongsikan ya, biasanya berapa lama masa yang diambil untuk kesakitan itu hilang setelah kita berikan ubat tu? Okay, so kalau sakit tu datang dengan sakit, kita selalu mengkuantifikan. Kita bagi satu ialah skor kesakitan, pain score. So selalu kita kena beritahu pesakit tu, tentang pesakit tu, kalau kosong tu tak sakit, 10 tu, skor 10 tu sakit yang teramat sangat, dan kita bagi satu skor dulu. Okay, so kalau pesakit datang dengan pain score 8, so kita pain score 8 dikategori sebagai sakit yang amat tidak severe pain, dan kita memang indikasi untuk start untuk mulakan morfin. So kita dos tu ialah mengikut berat badan dengan mengikut sama ada dia pernah ambil ubat morfin lain tak. Kalau dia berat badan tinggi, mungkin dos lebih tinggi. Kalau dia pernah makan morfin dulu, kemungkinan badan dia telah menyesuaikan diri, kita kena gunakan dos yang lebih tinggi. Selepas itu kita akan mulakan morfin, dan
kita kita kena tengok sama ada ubat tu berkesan tu mengikut pain score dia. Kalau pain score dia dari 8 turun ke 4-5% bermaksud ubat tu berkesan lah. Okay, ini cara kita nak assess sama ada rawatan tu berkesan. Okay, so berapa lama nak kena baru ubat tu berjalan? Tu terpulang kepada cara pemberian kita. Kalau kita beri melalui oral, okay, melalui mulut, so daripada mulut masuk ke perut, perlu masa untuk serap. So saya rasa selalu kita akan tanya pesakit selepas setengah jam. Okay, so kalau ada pesakit yang lepas ambil morfin, lepas 2 minit, doktor saya masih sakit lagi. So kita selalu dia tunggu setengah jam baru ubat tu sampai ke kesan maksimum. Alright. Kalau melalui suntikan, alright, itu pun terpulang kepada jenis ubat yang bagi. Kalau kita melalui terus ke IV line, suntik, kemungkinan kesan tu akan ambil masa, akan terus, kalau morfin dia akan ambil terus jalan, tapi untuk sampai maksimum kena mungkin ambil masa 5 minit baru sampai maksimum. Kalau morfin kita gunakan suntikan, kita akan suntik satu dos, tunggu 5 minit, suntik lagi. Kita boleh perlahan kita titrate dos yang dia perlu. Okay? Kalau suntikan dekat kulit ni, mungkin pun ambil 10 minit sampai 20 minit baru kita lihat kesan dia. Okay, jadi maksudnya bergantung pada cara ubat itu diberi ya. Kalau cucuk tu mungkin cepat sikit, kalau makan tu mungkin lambat sikit lah, setengah jam macam tu. Setengah jam, ya. yes. Okay, ada komen sikit netizen ni ya. Salam Dr. Nur Yakin, Waalaikumsalam Dr. Adam ya. Dr. Adam ada tanya soalan breakthrough cancer pain. Oh, ini pun ada sejenis sakit breakthrough ya. Mungkin Dr. Hu boleh huraikan sedikit apa itu breakthrough cancer pain ni? Okay, so Dr. Adam, okay. So kita ini lebih kepada teknikal ni, breakthrough cancer pain. Okay, so pesakit tu datang dengan kita dengan sakit, dan kita mulakan rawatan dengan morfin, okay, ataupun morfin lain seperti oxycontin. So kita kena titrate ubat tu sampai yang sesuai untuk dia. So selalunya bila kita dah tahu dos, kita kena cari dos yang sesuai untuk pesakit tu. So dalam 24 jam mungkin kita dapat cari dos dia 12 mg dalam 24 jam. So kita akan bagi dia total jumlah dos morfin 12 mg dalam 24 jam. So itu terpulang macam mana nak bagi 2 kali sehari ke 6 kali sehari, itu terpulang kepada formulation ubat tu. Itu secara teknikal, tapi kita dah terkira 12 mg total morfin satu hari. Itu boleh melalui suntikan ataupun melalui ubatan oral. So ubatan oral tu kalau banding dengan suntikan kena lebih tinggi sikit sebab kita bila serap tu badan tu hati akan kurangkan dos efektif. So kita ada kiraan formula semua tu. Let's say oral medication 12 mg morfin dalam satu hari untuk pesakit A. Okay. Tapi kita tahu dalam sakit kanser ni ada breakthrough pain. So kadang-kadang walaupun dos tu dah sesuai, ada kadang-kadangnya sakit tu boleh dalam satu hari boleh jadi lebih teruk. Let's say kalau pain score 2-3, kadang-kadang dalam satu hari kadang-kadang boleh naik ke 6-8. So kita tanya, berapa dos untuk breakthrough pain tu? So kalau kita kata ialah 1/6 daripada jumlah harian dos dia. So kalau 12 mg divide by 6, 2 mg. So breakthrough dos ialah 2 mg. Okay, melalui oral. So lepas kalau dia ada breakthrough pain, 2 mg morfin oral dan tunggu setengah jam dan tengok sama ada sakit tu turun atau tidak. Okay, kita panggil breakthrough dose untuk breakthrough pain, untuk breakthrough cancer pain. Okay, so itu memang sangat teknikal. Itu kena doktor tu yang kena titrate, kita tailor kepada pesakit tu, dan cara pemberian pun lain. Kalau untuk 12 mg tu kita akan bagi formulation yang tahan lama, kita panggil sustain release. Mungkin 6 mg BD 2 kali sehari. Tapi untuk breakthrough pain ni kita kena bagi ubat yang lebih bertindak dengan cepat, selalu sirap morfin. Okay? Maksudnya kita berikan bila perlu ya, bila sakit kita beri bila ya, perlu. macam tu. Breakthrough pain, bila ada breakthrough pain. Itu term yang digunakan oleh doktor yang merawat pesakit kanser. Okey. Jadi mungkin Dr. Hu ada banyak pengalaman dia berdepan dengan pesakit-pesakit kanser yang ada masalah kesakitan yang terlampau ya. Jadi mungkin Dr. Hu boleh kongsikan kalau ada pengalaman pahit ya ketika berdepan dengan pesakit yang menderita kesakitan kerana kanser ni. Boleh saya kongsi pengalaman yang gembira daripada pesakit sakit? Boleh, silakan. Okay, so saya pernah jumpa kalau kanser paru-paru lah, saya pernah jumpa seorang
pesakit lelaki, umur 40 tahun, masih bekerja. Tapi kanser ni dia kanser kepada yang dekat dengan selaput paru-paru dia. So dia datang memang dengan kesakitan. Okay. Dah masuk hospital, bagi ubat morfin semua tak berapa berkesan. Dia masih lagi dalam kesakitan. So lepas berbincang dengan keluarga, dengan isteri dia, dengan dia, memang dia ada masalah kewangan sebab dia ialah pencari nafkah utama. So dari segi itu kita kena refer dia ke bajikan untuk tolong dia dari segi itu dulu. Okay. So ubat morfin tak berkesan macam mana. Sementara menunggu rawatan kanser dia seperti radioterapi, yang kemoterapi yang akan ambil masa 2-3 minggu baru berkesan. So pada masa itu saya gunakan morfin. Nombor satu, saya gunakan ubat neuropatik sebab memang kita nampak yang kanser tu telah merebak sedikit ke tulang rusuk. So kena gunakan rawatan ubat untuk urat saraf juga. So sampai masa tu pun dia pun tak berapa gembira sebab sakit tu masih ada. Dia tak dapat tidur. So akhirnya saya terpaksa melakukan suntikan bius. Kita panggil dia paravertebral block. Memang dekat dengan saraf dengan tulang belakang tapi tepi sikit. Melakukan suntikan dan memasukkan satu tube kecil untuk infusion, untuk ubat tu masuk. So dengan suntikan itu memang berjaya untuk kurangkan sakit dia. So saya simpan infusion tu untuk 5 hari. Sementara menunggu segala rawatan kanser tu. Mungkin mungkin akan ambil 2 hingga 3. So lepas 5 hari kita berjaya kurangkan ubat suntikan bius tu dan teruskan ubat morfin dengan ubat saraf. Dan tetapi masalah dia dengan ubat saraf tu, dia dapat side effect yang isteri kata dia mood dia berubah jadi pemarah. Tu terpaksa kita sebenarnya lepas ubat saraf kita kurangkan, dia jadi lebih rational. Dia kata tak apa, ubat dengan sakit ni, dengan morfin saya pun boleh tahan. So patient tu boleh di-dischargekan dan bila saya jumpa dekat klinik dalam masa seminggu 2 minggu, dia beransur baik sebab ubat kanser tu dah berkesan dan sakit dia berkurang. Dan akhirnya saya dapat kurangkan morfin dia ke tahap yang sangat rendah. Okay, itu salah satu contoh yang kita dapat menolong pesakit dari segi itu. So memang kena tailor-made kepada setiap pesakit. Okay. Okay, baiklah. Jadi mungkin Dr. Hu boleh kongsikan kenapa penting untuk merawat kesakitan ni? Kalau kita biar aja apa jadi, Dr. Hu? Kenapa perlu kita rawat kesakitan ni? Okay, so saya percaya setiap pesakit tu kalau tak perlu sakit, kita tak perlu sakit. Okay, so pesakit, kalau kita ada kanser tak bermaksud kita perlu sakit. Ada rawatan untuk dia. Okay, dan kalau kita sakit, selalu kita memang kesihatan mental kita memang tidak terurus. Kita ada banyak berfikir dan kita dalam satu hari kita fikir pasal sakit saja. So kita tak dapat menjalankan hidup seperti biasa. Terutamanya untuk pesakit kanser. So pesakit kanser kita tujuannya ialah kita pergi rawatan kanser, kurangkan sakit dia dan dia dapat menjalankan hidup normal dia. Seperti berbual dengan keluarga dia. Ada yang boleh balik kerja ringan kalau boleh. Ada yang boleh menjalankan hidup seperti near normal lah. Okay. Sebenarnya pesakit pain relief is a human right. Okay, kalau kita lihat tu. So memang penting kita rawat sakit tu supaya kualiti hidup dia lebih bagus. Memang betul. Maksudnya kalau selagi kita menderita kesakitan ni, kita tak dapat nak berbuat apa-apa ya. Kita tak dapat nak membuat aktiviti seharian, tak dapat nak bersama dengan keluarga. Jadi sangat perlu untuk kita menghilangkan atau mengurangkan rasa kesakitan yang timbul ya, terutamanya kerana kes-kes seperti kanser paru-paru ya. Dan jika ada sakit tu kita perlu tackle dia dengan cepat. Kalau tak, saya pernah lihat banyak kes yang kalau sakit tu tidak dirawat daripada tahap mula dia, sakit tu dia jadi lebih teruk. Bila sakit dah jadi lebih teruk, bila jumpa saya dah susah nak rawat sebab saraf dia dah aktif dengan sakit tu. So ambil masa untuk kurangkan sakit dia pula. So kalau ada sakit kita perlu rawat dengan awal. Okay? Perlu rawatan segera ya, jangan kita menangguh-nangguhkan rawatan tersebut. Betul. Ya. Okay, soalan daripada Encik Arif Haq dia kata, bagi doktor, adakah positive mind boleh speed up recovery? It's hard to keep a positive mind when we are in pain and weak. Jadi positive mindset ya.
Pada pendapat saya, kalau seseorang itu boleh ada positive mindset, sebenarnya benda itu boleh mengurangkan kesakitan tu sebenarnya dan boleh membantu quality of life tu ya. Jadi mungkin Dr. Hu nak give any input about this positive mindset and pain and weakness and all that? Okay, so I think selalu kita ada cancer ni, we feel helpless. Okay, I think one thing that kita hilang ialah kita rasa kita hilang kontrol, kawalan diri. Tak dapat mengawal apa yang akan berlaku pada kita. So yang hilang kawalan ni yang menyebabkan kita sangat sengsara. Kita tak tahu apa yang berlaku besok. Kita tak tahu kanser tu akan jadi lebih bagus tak. Kalau sakit, kita tak tahu ubat tu berkesan atau tidak. So kita selalu rasa, kadang kita hilang pendapatan. Kita hilang, so yang loss ini kita panggil hilang. Loss ni memang perkara yang sangat-sangat mendatangkan negatif kepada benda kita. So apa yang saya boleh tahu adalah dalam dunia ni kita susah nak kontrol benda tu. So kita kena concentrate on benda yang boleh kita kawal. Benda yang tak boleh kawal kita kena berserah kepada doktor, berserah kepada rawatan semua, berserah. Okay. Yang benda yang kita perlu ialah kita diri sendiri. So cara pemikiran kita pun kena bagus juga. Okay. So kita kena ada confidence pada diri sendiri. So bila itu berlaku, kita kurangkan rasa worry yang kita bimbang apa yang berlaku. Itu sebenarnya ada benda yang memang kita tak boleh kawal, memang kita tidak boleh kawal. Benda itu kita kena letak put it aside dulu. Benda yang kita kawal, yang boleh kita kawal seperti perasaan kita tackle dulu. Okay. So sakit, cara makan ubat tu boleh kita kawal, kita pun kawal cara makan ubat dulu. Dengan nasihat doktor, dan dengan itu kita punya kualiti hidup pun akan jadi lebih bagus. So bila kualiti lebih bagus, mental pun positif dan hidup pun kita rasa lebih selesa lah. Okay. Saya tahu memang susah bila in pain tu, tapi that's why kita kena jumpa doktor. Doktor akan akan menolong kita, memandu kita dengan cara ubatan untuk mengurangkan sakit itu. Okay. Jadi maksudnya kita perlu fokuskan kepada apa yang kita boleh ubah ya. Maksudnya kanser itu kita tak boleh nak buat apa, dia memang dah ada kat situ. Tapi kalau kita boleh makan ubat untuk mengurangkan kesakitan tu, jadi sesuatu yang kita boleh buat tindakan, kita fokus pada perkara yang kita boleh lakukan sesuatu ya. Okey, ada soalan daripada Encik Aidil Fakhri Mukhtar. Kata, hello doktor, nak tanya saya menghidap gastric GERD, hiatus hernia stage 4. Adakah penyakit saya ini boleh menyebabkan kanser ya? Jadi saya bukan pakar kanser ataupun pakar gastrik, tapi daripada pembacaan yang saya cuba sempat baca tadi ya, penyakit GERD ni dia boleh mendapat penyakit Barrett's esophagus ya, daripada dalam 5 hingga 10% pesakit GERD boleh dapat Barrett's esophagus, tetapi hanya 1% daripada penyakit Barrett's esophagus tu boleh berisiko untuk mendapat kanser ya, 1% daripada GERD esophagus. Jadi nampaknya macam rendah percentage untuk dapat kanser tu, tapi cadangan saya ialah berjumpalah dengan pakar perut ya, pakar perut dan pakar usus untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perkara ini ya. Encik Aidil Fakhri mungkin boleh berbincang dengan doktor yang merawat anda ya, dan kalau boleh jumpa dengan doktor pakar perut untuk mendapatkan nasihat yang terbaik yang mengenai kondisi ini ya. Mungkin ada tambahan Dr. Hu? Saya Dr. Bius dengan Dr. Perawatan Kesakitan lah. Saya pun tak dapat nak komen banyak sangat, tapi saya tahu, saya setuju dengan Dr. Akin, jumpalah dengan Dr. Bedah ataupun Dr. pakar gastroenterologi dan tanya sama ada simptom tu teruk sangat. Kalau simptom perlu, risiko tinggi memang ada, saya rasa ada pembedahan yang boleh dilakukan untuk hiatus hernia ini. Saya pun pernah bagi dus untuk jenis pembedahan ini. Tapi pasal kanser perlu benar, saya rasa kita kena jumpa dengan doktor pakar pembedahan dengan doktor pakar ataupun doktor pakar gastroenterologi. Ya, ada soalan daripada Wesley Amin. Dia kata, thank you Dr. Yakin and Dr. Hu for this session. I don't know if this question is suitable at this session, but I would like to know, number one, since lung cancer has no symptoms till later in stage, what can we do for early detection and chances of survival upon discovery of one having lung cancer? So thank you ya Encik Wesley Amin di atas soalan ini ya. Jadi memang betul ya, kajian menunjukkan 80 hingga 90% kes-kes lung cancer yang kita temui kebanyakannya adalah di peringkat akhir ya, peringkat 3 hingga 4 di mana tidak boleh lagi dibedah ya. Jadi sebab itu kita ada program early lung cancer detection ya, dan program ini memang banyak dijalankan di negara-negara seperti US, UK. Cuma di Malaysia masih di peringkat permulaan. Kita baru memulakan early lung cancer detection program di mana kita menggalakkan ya
pesakit-pesakit yang berisiko mendapat lung cancer, contohnya perokok tegar ya, yang telah merokok lebih daripada 20 tahun ya, satu pack sehari sama lebih daripada 20 tahun, ataupun mempunyai sejarah keluarga yang ada kanser ya, perokok tegar ada sejarah kanser, mereka perlulah membuat low dose CT ya, low dose CT scan paru-paru untuk kita dapat tangkap kanser ini kalau di peringkat awal. Kalau di peringkat awal, peringkat 1 dan 2, insya-Allah boleh dibedah dan boleh diselamatkan lagi. Tetapi kalau sudah peringkat ketiga ya, peringkat 3 dan 4, kebiasaannya sukar untuk dibedah dan tak boleh dibedah, dan kalau boleh kita berikan kemoterapi tetapi jangka hayatnya adalah lebih rendah ya, lebih singkat berbanding peringkat kanser awal. Chances of survival upon discovery of one having lung cancer bergantung kepada tahap kanser itu ya, Encik Wesley ya. Kalau tahap 1 dan 2, insya-Allah survival dia tinggi ya. Kajian menunjukkan selepas pembedahan survival boleh menjangkau sehingga 70% ya. Jadi peringkat 1 dan 2 survival tinggi. Peringkat 3 dan 4 survivalnya adalah lebih rendah ya, dan dia punya lifespan dia adalah lebih rendah ya. Kalau peringkat 4 tu kebiasaannya kurang daripada 6 bulan ya, sekiranya tidak menjalankan rawatan apa-apa, dan kalau mengambil kemo mungkin boleh tambahkan sedikit lifespan tu, mungkin setahun, ada yang sehingga 2 tahun ya. Okey, ada soalan daripada Encik Mat Sentul ya. Assalamualaikum doktor, saya adalah seorang pesakit kanser paru-paru. Saya tiada simptom, cuma saya sakit perut sahaja. Pada bulan 6 saya ke hospital dan didiagnos kanser paru-paru dan telah menjalani 4 kali kemo sebab telah merebak ke tulang belakang. Memang saya tiada sebut atau batuk-batuk sebelum ini. Adakah sakit perut juga tanda-tanda kanser? Mungkin Dr. Hu nak bagi input. Sakit perut tu boleh tanda kanser ke? Mungkin ya, mungkin tidak. So sakit tu perut tu mungkin datang pada dalam organ tu. So that's why nasihat saya lah kena jumpa dengan doktor yang merawat kanser tu, bagi tahu dia simptom ini, dan doktor tu akan meminta kita panggil ujian yang perlu, kalau perlu, seperti CT scan ataupun ultrasound. Okay. Dan saya perhatikan ada juga paru-paru telah merebak ke tulang belakang. So kadang-kadang bila kita merebak ke tulang belakang, terpulang kepada level mana, tahap mana. So kadang-kadang saraf dari tulang belakang tu yang datang, yang saraf tu dari tulang belakang tapi dia yang dekat perut dia. Okay. So kadang-kadang kita kanser dekat tulang belakang dah merebak ke, dah terkena saraf tulang belakang tu. So kadang-kadang saraf tu kita boleh rasa ubat tu datang daripada perut, tapi sebenarnya saraf tu ialah dekat tulang belakang. Itu pun ada kemungkinan juga. So jawapan saya ialah penting untuk kita jumpa doktor yang merawat kanser tu dan beritahu dia simptom ni, dan dia akan lihat secara keseluruhan perlu tak buat ujian yang lebih untuk tengok. Okay, itu memang nasihat yang saya lah, yang lebih selamat jumpa doktor yang merawat kanser tu semula. Ya, sebab setiap orang berbeza-beza ya, kita tak boleh memberi satu betul. nasihat yang boleh digunakan pakai oleh semua orang ya, tidak ya, terutamanya kalau kanser paru-paru ini memang dia adalah kanser senyap, silent killer ya, pembunuh senyap. Kebiasaan kanser yang saya jumpa ya, ada yang saya pernah jumpa seorang pesakit itu dia nak buat pembedahan, membuat appendix ya, dia buat x-ray, tiba-tiba secara tak sengaja terjumpa air dalam paru-paru ya. Bila kita keluarkan air tersebut, rupa-rupanya itu adalah kanser paru-paru tahap akhir, padahal memang tak ada batuk, tak ada susah nafas ya. Jadi mungkin sama dengan kisah Encik Mat Sentul tadi, di mana dia tidak ada apa-apa simptom ya, tidak ada batuk, tak ada susah nafas ya, cuma sakit perut je, tiba-tiba rupa-rupanya ada kanser. Jadi memang kanser paru-paru boleh menunjukkan kewujudannya dalam berbagai cara ya. Mungkin kes sakit perut tadi mungkin sebab kanser itu telah merebak tulang belakang ya, dan mungkin saraf yang daripada tulang belakang itu yang menyebabkan punca sakit perut itu berlaku ya, ataupun mungkin juga kanser itu dah juga merebak ke hati menyebabkan kesakitan di bahagian perut ya. Okey. Baiklah, ada soalan daripada Mahathir Haji Muhammad ni. Dia kata kalau guna rawatan target cancer therapy ya. So targeted cancer therapy ini memang antara rawatan terkini ya dalam kes kanser paru-paru ya. Kita panggil mungkin kita akan lihat reseptor EGFR ya, ataupun PDL. Jadi bergantung pada jenis-jenis kanser paru-paru tersebut. Targeted cancer therapy, kajian menunjukkan mereka boleh ubat ini boleh membantu menambahkan sedikit jangka hayat lebih panjang lagi ya. Ada kajian menunjukkan sehingga 2 tahun ya, ada yang sehingga 5 tahun. Jadi bergantung kepada pesakit ya, tahap keberapa ya, jenis kanser apa ya, dan apakah mereka mempunyai penyakit-penyakit lain ya. Jadi setiap pesakit berbeza-beza ya, kita perlu melihat secara individu ya, case by case basis ya.
Okay, soalan daripada Sharifah Balkiah Zam. Assalamualaikum doktor. Siapakah yang berisiko tinggi untuk mendapat kanser paru-paru ni ya? Saya dah jawab tadi, iaitu perokok tegar ya, lebih daripada 20 tahun merokok ya, satu paket sehari, dan juga kalau seseorang itu ada sejarah kanser dalam keluarga ataupun dia ada kanser-kanser lain, contohnya kanser payudara dan sebagainya. Okey, daripada Mak Sentul lagi. Maaf satu lagi doktor, saya mengalami masalah saraf jari kiri sebelum kemo dan alhamdulillah selepas kemo saraf jari dah berfungsi sedikit. Adakah proses kemo positif pada saya? Betul ke Dr. Hu? Kemo ni dia boleh mengurangkan kesakitan saraf jari ke? Setahu saya kemo tu boleh menyebabkan sakit pada jari sebab sedang kemo tu boleh menyebabkan terpanggil kerosakan pada small nerve, saraf kecil dekat tangan, terpulang pada kemo apa. So kadang-kadang masa kemo tu memang akan rasa macam sakit. Okay. Tapi sama ada kemo tu boleh menyembuhkan sakit jari tu, itu saya tak pastilah. Okay. Saya tak pasti. Jadi kemungkinan kemo itu dia boleh mengurangkan saiz kanser tu. Jadi bila saiz kanser itu semakin kecil ya, jadi mungkin efek dia terhadap saraf tu juga dia lebih kurang, jadi kesakitan itu juga kurang ya, mungkin kerana saiz kanser itu telah menjadi lebih kecil ya. Okey, soalan daripada Sabun Debu ya, sama Saleh. Maaf saya baru tengok live ini. Untuk seorang yang bekas perokok, adakah perlu untuk melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengesan jika tanda kanser paru-paru? Maaf je soalan ini sudah ditanya sebelum tadi. Ya betul ya, bekas perokok saya memang galakkan ya untuk melakukan kesihatan secara berkala, terutamanya jika umur ya sudah menjangkau 40 tahun dan ke atas ya, kerana ketika kita lebih daripada 40 tahun, ketika itu banyak penyakit-penyakit yang boleh datang, terutamanya untuk seorang bekas perokok ya, penyakit yang mereka boleh dapat adalah kanser paru-paru ya, COPD ya, masalah jantung, masalah stroke. Jadi memang perlu melakukan ujian kesihatan secara berkala ataupun annual medical check up ya, untuk mengesan tanda-tanda kanser paru-paru. Buatlah lung cancer screening tadi dengan melakukan low dose CT lah, computed tomography, buat scan paru-paru yang low dose untuk mengesan sekiranya anda ada tanda-tanda kanser peringkat awal ya. Okay, thank you very much daripada Wesley Aman ya, you are welcome, thank you for asking ya. Encik Kamarul Yusof, berapa lama kanser boleh merebak? Dari stage 1 ke stage keempat. This is tricky ni. Kalau dari segi kanser paru-paru ni memang sukar untuk kita nak bagi tahu je, kerana seperti yang saya terangkan tadi, kanser paru-paru adalah silent killer ataupun pembunuh senyap. Kita tidak tahu berapa lama dia boleh merebak dari stage 1 ke 2, bergantung kepada jenis kanser paru-paru tersebut ya. Non-small cell ataupun small cell ya. Kebiasaannya small cell kanser lebih cepat merebak ya. Kalau non-small cell kemungkinan dia memang dah ada ya. Tetapi dari segi rebakan itu dia bergantung kepada pesakit dan pesakit. Jadi sukar untuk kita generaliskan berapa lama kanser boleh merebak, tapi kebiasaannya kalau sudah merebak ke tahap ketiga, dia akan cepat sahaja merebak ke tahap keempat ya. Mungkin Dr. Hu nak komen sikit tentang rebakan kanser ni, berapa cepat dia boleh merebak? Itu saya tak pasti. Saya serahkan kepada Dr. Yakin. Ya, jadi seperti yang saya terangkan tadi ya, Encik Kamarul Yusof, bergantung pada jenis kanser apa ya, small cell ataupun non-small cell ya, dan bergantung juga kepada genetik seseorang ya. Okey, baiklah. Okey, daripada Mak Sentul, terima kasih doktor, sama-sama Encik Mak Sentul. Okey, nampaknya kita pun dah semakin menghampiri, dah sampai ke penghujung sesi ya. Mungkin Dr. Hu ada kata-kata terakhir sebagai take home message untuk netizen sebelum kita tutup? Take home message ialah penjagaan lebih bagus daripada merawat. So kalau boleh jangan merokok. Kalau yang dah merokok tengah tu, kalau boleh cuba berhenti. Memang dia dah tahu merokok ialah risiko nombor 1 untuk dapat penyakit sakit kanser paru-paru. So nasihat saya, kalau tak merokok jangan mula. Kalau dah merokok, cubalah sedaya upaya untuk berhenti merokok. Okay. Baiklah, satu take home yang sangat ringkas dan padat ya, tetapi sukar untuk orang melakukannya ya. Jadi kalau boleh cuba sedaya mungkin untuk berhenti merokok, dan kalau boleh jangan cuba untuk merokok langsung ya. Okey, baiklah, nampaknya setakat ini saja ya. Saya terima kasih kepada Dr. Hu kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dan pengalaman ya, dan juga terima kasih kepada netizen yang lain kerana bersama-sama meluangkan masa untuk bincang pada hari ini. Harap dapat kongsikan ya Facebook post ini rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang mendapat manfaat dari perbincangan ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.